السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ملنا بالعافية، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Sifat 20, muka surat 7 baris 4 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Hajjah Yah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, hayat artinya berhidup. Jadi kita sambung bab seterusnya, sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui dan diiktiqadkan oleh setiap mukallaf, iaitu namanya hayat. Apa itu hayat? Hayat itu bahasa Arab lah. Jadi bila bahasa Arab, para ulama tanah Melayu kita cuba untuk menterjemahkan benda yang bahasa Arab tu kepada bahasa Melayu, perkataan bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Maka dia pun sebut artinya, arti hayat ialah berhidup. Arti hayat tu ialah berhidup. Jadi terjemahan ini berbeza dengan sebahagian kitab-kitab Jawi lama yang terjemah sebagai hidup. Yang terjemah sebagai hidup saja. Jadi ada beza tak hidup dengan berhidup? Jadi kalau orang ulama yang terjemahkan hayat itu sebagai berhidup, bermakna dia ada berlaku perbezaan antara berhidup tu dengan hidup. Sebab kita kena faham kata sifat ma'ani ini sifat yang ada. Sifat yang ada maksud dia sifat tersebut, kalau contoh makhluk ni ibarat hijau pada dinding. Hijau pada dinding, hitam pada meja, putih pada kertas. Hak tu semua dia panggil sifat ada. Sebab apa dia panggil sifat ada? Sebab dia boleh didapati salah satu daripada panca indera. Maka kaedahnya setiap perkara yang boleh didapati salah satu daripada panca indera dipanggil sebagai ada. Jadi sifat-sifat ma'ani salah satu daripada sifat yang passion ada. Maka bila passion ada, kalau kita kembali kepada penterjemahan hidup tu, jadi hidup ni dia bukan ada. Hidup tu sendiri dia bukan ada. Yang adanya orang yang hidup. Jadi sekarang ni kita nak bahas sifat hayat ni ada di Tuhan, dan dia tu jenis ada di zat Allah. Maka ulama Jawi kita yang mutaakhirin, yang akhir-akhir ni, dia terjemah dengan pe. Dia terjemah pe tu nak kata apa? Nak kata sifat ma'ani ni satu sifat lagi ada di zat Tuhan. Tu dia panggil pe. Perkuasa, perkehendak, perhidup, perkata, perdengar, perlihat. Itulah pengetahuan.
Walaupun dari sudut kamus Dewan Bahasa Pustaka tak ada perhidup ni, perhidup, perkuasa, perkendak, tak ada. Tak kisahlah tak ada tu. Sebab ulama tajawid kita ni terjemah untuk bagi faham dia tu satu sifat yang ada di zat. Jadi kalau terjemah hidup, hidup tu bukannya satu sifat yang menunjukkan ada, tapi dia seolah-olah menunjukkan satu perbuatan, iaitu hidup. Bukan menghidup, menghidup lain. Hidup tu kena pada orang yang hidup tu. Kalau menghidup, tu kait dengan sifat kudrat, kait dengan sifat berkuasa Allah Ta'ala. Menghidup, memati. Allah Ta'ala mahya wal mamat, al-mahya wal mamat. Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan. Tu lain, itu sifat kudrat. Nak kata Allah itu sendiri hidup, maka sabit sifat hayat, iaitu perhidup. Makna perhidup Allah Ta'ala itu tidak terima mati. Noktah. Maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat perhidup ialah Allah tak terima mati. Mana Allah tak boleh mati. Bila Allah tak boleh mati, lawannya sabitlah sifat perhidup. Kerana perhidup dengan mati dua benda yang berlawanan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala mencipta mati dan hidup. Jadi ulama sebut mencipta ni mesti ada. Jadi mati itu ada, hidup boleh ada penghidup, boleh ada mati. Sebab tu dia kata hidup kita terima mati. Hidup kita terima mati. Hidup Allah tak terima mati. Bahkan ada sifat perhidup di zat Allah. Ada sifat perhidup di zat Allah, tidak ada pada ruh yang qadim, tak ada. Bukan berada pada ruh Tuhan, bukan. Allah Ta'ala tidak berruh. Kita, sifat perhidup kita, sifat hayat kita ada di ruh. Allah Ta'ala letak di ruh. Kemudian bila ada di ruh pula, kita tak tahu hakikat ruh tu di mana. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Kalau mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang ruh, maka katakanlah ruh ni ialah urusan Tuhanku. Tak ada siapa pun tahu. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah sebut dalam kitab Furu'ul Masail, jilid yang pertama, dia kata berlaku khilaf di kalangan ulama hakikat ruh tu apa. Khilaf tu 1000 pandangan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ada buat satu kitab namanya Ar-Ruh, tentang ruh. Perbahasan ruh khilaf yang cukup besar di kalangan ulama. Jadi kita sifat perhidup ada di ruh, dan ruh tu kita tak tahu berada di mana. Kepala ke, kaki ke, tangan ke, dan sebagainya. Apa sebab perhidup Allah Ta'ala tidak terima mati? Dia tanya lah lebih kurang. Sebab apa perhidup Allah tak terima mati, perhidup kita terima mati? Kata dia, sebab perhidup Allah Ta'ala tidak dengan nyawa. Dia tidak dengan nyawa. Nyawa ni lah ada pada ruh. Seseorang bunuh A, bunuh B, mati. Mati itu ada tak? Mati. Allah mencipta mati. Cipta. Bila kata cipta mesti ada. Jadi bila orang tu bunuh, perhidup Allah Ta'ala tarik, Allah letak mati. Maka kawan tu pun mati. Jadi dia mati sebab apa? Sebab ada nyawa. Dia hidup pun sebab ada nyawa. Bergantung dengan nyawa yang diletakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri, dia tu hidup bukan dengan nyawa, tapi dengan semata-mata sifat perhidup. Lagi, dan nafsu. Nafsu tu nyawa juga. Nafsu syarat lah. Nafsu ni makna diri, nyawa. Jadi Allah Ta'ala tidak ada nyawa. Allah Ta'ala tidak ada ruh.
yang mana Allah hidup dengan dia, bukan. Tapi Allah Ta'ala hidup, sabitnya sifat penghidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kata Allah Hayyun, Allah itu maha hidup, maka sabit sifat penghidup pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penghidup Allah Ta'ala tidak makan, minum. Penghidup Allah Ta'ala, sifat hayat Tuhan tidak bergantung kepada makan dan minum. Sifat penghidup kita yang ada letak di ruh dan nyawa tu berhajat kepada makan minum. Kalau kita tak makan beberapa hari, pada adatnya mati. Tak minum dalam beberapa hari, pada adatnya matilah. Dari sudut akal boleh hidup. Ada yang tak makan, tak minum 7 hari 7 malam, hidup ada. Itu dengan kuasa Allah Ta'ala boleh. Tak makan sampai ke mati pun hidup pun boleh. Kalau nak kata boleh tu boleh, jadi ke tak lain cerita. Tapi ghaliknya, biasanya matilah kalau tak makan dan tak minum. Jadi Allah Ta'ala tidak bergantung pada makan dan minum untuk melangsungkan sifat hayat di Tuhan. Dan tidak gerak diam. Penghidup Allah Ta'ala tu pula tak gerak tak diam. Makna bila seorang Allah Ta'ala itu ada sifat penghidup, bukan bermakna Allah gerak diam, kan? Kita nak tahu hidup ke tak, ada gerak ada diam. Kalau pergi dalam bab, kalau pekoh tu jenazah contohnya, budak kecil mati, lahir mati, ataupun tak ada lahir, gugur, tapi masih ada bentuk. Tapi dia tak gerak langsung, badan dia tak gerak langsung, gugur contoh 7 bulan, dah ada anggota tapi tak bergerak langsung. Adakah wajib mandi mayat ataupun tidak? Dibahas situ. Ulama bahas dari sudut hidup ke tak? Hidup macam nak tahu? Gerak dia. Kalau dia bergerak tu mana hidup lah. Kalau tak bergerak, senyap gitu, mati apa tu? Jadi kalau orang, kalau manusia, kalau makhluk, binatang dan sebagainya, malaikat, kalau dia tu ada sifat hayat, dia ada sifat berhidup, pasti dia bergerak, dia diam. Kalau dia mati, dia tak akan gerak dah, diam saja. Kalau dia mati, lepas tu gerak, semua pakat lari. Sebab apa? Sebab dia tu orang faham kata dia ni hantu. Bak dah mati tu, orang boleh hidup balik. Sengih lagi macam-macam. Kata mati tadi, sengih pula dah. Lari tu. Dan apa habis? Lepas tu, adapun tanda penghidup Allah Ta'ala, adapun tanda penghidup Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, itu baharu alam ini. Tu dia punya dalil. Dalil dia ni dipanggil dalil umum, ataupun dipanggil sebagai dalil ijmali. Dalil umum ataupun dalil ijmali ni benda yang wajib fardu ain setiap mukallaf tahu. Huraian dalil dia tak macam pekoh. Pekoh hanya wajib tahu hukum, tak wajib tahu dalil. Kalau tahu dalil pun tak ada manfaat apa, sebab kita tak ada ilmu alat, tak ada ilmu nahwu, tak ada ilmu saraf, tak ada ilmu balaghah dan sebagainya. Maka tidak boleh kita istinbat hukum terus daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata alam ini. Jadi dalil ijmali tu yang wajib tu sepatutnya alam ini saja. Kalau baharu tu dia panggil sebagai sebab kenapa kita pilih alam. Sebab dia baharu. Apa itu baharu? Kita bahas baharu ni ada dua. Dia panggil baharu pertama ni baharu hakiki, iaitu maujudun ba'da adam, ada selepas tak ada. Itu dia panggil baharu hakiki. Benda tu ada, sebelumnya tak ada, baharu. Contoh kita ada tahun bila? 1990 contohnya. Mana sebelum 1990 kita tak ada, mana kita benda baharu. Dan kita ni alam tak? Kita ni alam. Kerana ta'rif alam ma siwallah, benda selain Allah, maka kita ni dipanggil sebagai alam. Kita ni baharu kerana kita sebelumnya tak ada, kemudian ada. Jadi kita baharulah. Tu. Apa sebab ambil alam ini buat dalil? Kata Tuhan itu penghidup sangat, nokta.
Ni soalan lagi lah, macam soalan. Apa sebab ambil alam ini buat dalil kata Tuhan itu berhidup sangat? Apa kita ambil alam ni sebagai dalil kata Tuhan ni bersifat dengan hayat sangat? Dia pun jawab, kalau Tuhan itu mati, tidak boleh buat alam ini. Jika tidak boleh buat alam ini, akal tidak terima sekali-kali. Tu. Dia panggil apa? Ni dia panggil dalil tafsiri, hujjah akli dia panggil. Dalil tafsiri ni. Dalil tafsiri dia panggil. Dalil tafsiri ni tak wajib fardu ain mukallaf, tapi kalau tahu lagi bagus. Cumanya syarat-syarat nak kata dia tu dalil tafsili ialah dia dapat hurai dalil satu. Kemudian dia dapat mengangkat syubhat, kemusykilan yang berada pada seseorang yang bertanya. Jadi kalau dia hurai tak mampu angkat syubhat lagi, makna dia masih dalil ijmali. Tak kisahlah 2 jam dia hurai, tak masih lagi tidak mengangkat syubhat, dia panggil dalil ijmali juga. Jadi dalil tafsir ini perlu seorang tahu dalam 90 km kawasan tu, seorang wajib tahu untuk lepas fardu kifayah. Kalau tak tahu semua dosa. Kalau tak tahu semua dosa. Kalau yang tadi fardu ain dalil ini alam ini tu, hak tu fardu ain. Hak tu bukan fardu kifayah, fardu ain. Yang fardu kifayah ni hak tadi, huraian dalil sehingga mengangkat syubhat, itu mesti ada seorang dalam 90 km baru lepas semua dosa. Saqata 'anil baqin, bebas semua dosa, baki daripada orang lain. Tapi kalau dah ada seorang, kalau tak ada orang langsung, maka semua kawasan tu berdosa belaka. Dosa belaka. Sebab tu kena ambil tahu siapa yang tahu tentang ni. Kalau tak tahu, kita kena mengaji supaya lebih tahu. Dia fardu kifayah. Itu dia punya dalil. Kenapa? Sebab kita buat alam ni sebagai dalil kepada Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayat. Sebab kalau Allah mati, maka alam ni tak boleh buat. Bila tak boleh buat alam ni, akal tak terima sama sekali. Sebab apa? Sebab sekarang ada dah. Kita ni bukan puak pasapah as-sufistaiyah. Kalau sufistaiyah, hakikat benda tu dia kata bukan. Contoh kita kata meja, ini meja. Sufistaiyah kata ini bukan meja. Kita kata nampak bentuk ini meja lah ni. Kalau puak sufistaiyah, puak pasapah tu, dia kata ini bukan meja. Meja ni tak ada sebenarnya. Dia menafikan hakikat benda ada. Itu buat pasal apa? Kita tidak nampak zahir mata kita, benda tu dia panggil ada. Sebab tu sumber ilmu ada beberapa. Antaranya ialah al-hissiyat, benda yang melibatkan panca indera, iaitu mata. Jadi mata kita sekarang ni sudah menyaksikan alam. Maka inilah yang menjadi dalil kata mustahil alam itu tak ada. Bila mustahil alam itu tak ada, mesti ada alam. Sekarang ni dah ada, siapa yang buat? Siapa yang buat? Tuhan. Tuhan tu nama apa? Allah Ta'ala. Tuhan tu mesti hidup. Kalau dia mati, mana boleh buat benda? Kemudian kata musannif, apa sebab tidak terima sekali-kali? Sebab apa tak boleh terima sekali-kali kata alam ni tiada? Kenapa tak boleh terima? Sebab alam ini sudah sebab alam ini sudah penuh pernah dah. Cara baca gitu tu. Penuh pernah dah. Penuh pernah ni, penuh dah semesta alam ni dengan alam. Dah penuh. Penuh pernah ni, penuh sungguh. Ada tiang, ada pokok, ada bukit, ada laut, ada hutan, ada belaka, penuh pernah dah. Bahasa petani. Penuh sungguh dah. Dipenuhi alam ini dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dia panggil sebagai alam. Kalau tilik kepada benda selain Allah, dia panggil alam. Tilik kepada ma khuliqa, benda itu diciptakan, dia panggil makhluk. Tilik kepada benda tu boleh ada, boleh tak ada, dia panggil benda tu harus.
Harus pada akal. Boleh ada, harus pada akal, boleh tak ada. Dia panggil mungkin. Benda yang sama tapi nama lain-lain. Sebab kita tengok dari sudut lain. Macam kita ni kalau ada adik, kita ni abang. Kita ni ada isteri, kita ni suami. Kita ni kalau ada anak, kita ni bapa. Kalau kita ada cucu, kita ni datuk. Kalau kita ni ada murid, maka kita ni guru. Kalau kita ni ada guru, mana kita murid. Orang yang sama tapi nama beza-beza. Sebab ditilik pada benda yang berbeza. Tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, sifat seterusnya ilmu. Okey, sekarang ni dia pelik sikit kepada orang. Kalau kita belajar kitab-kitab Jawi lama, akidah, dia akan mula sifat ma'ani dengan kudrat. Dengan kudrat, lepas tu iradah, lepas tu ilmu, lepas tu hayat. Hayat belakang sekali. Lepas tu baru sifat sama' kalam basar. Sama' basar kalam. Tapi kenapa kitab kita ni dia mula sifat ma'ani dengan hayat dulu? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab Fathul Majid Syarah Ad-Durril Farid, cara huraian sifat ma'ani ni ada dua passion. Passion pertama macam kita makruf lah, dia mula kudrat dulu, iradat dulu dan sebagainya. Sebab apa guna kudrat dulu? Sebab sebelum perbahasan tu ada perbahasan sifat wahdaniyah, sifat keesaan Allah. Sifat keesaan Allah pula terbahagi kepada tiga kan? Zat, sifat, perbuatan Allah. Akhir sekali dia berkaitan dengan apa? Perbuatan Allah. Sifat apa? Keesaan Allah dari sudut perbuatan Allah. Bila sudut perbuatan Allah, bila berkaitan dengan perbuatan Allah, sifat apa yang kita faham dari sudut buat? Iaitu kudrat. Kudrat dulu kita faham. Maka diletakkan selepasnya sifat kudrat. Tu cerita dia. Kemudian kita ni pula berlaku passion yang kedua. Huraian dia sifat hayat dulu. Kenapa? Kerana kudrat, iradat, ilmu dan sebagainya tidak boleh ada kalau tidak sabit hayat. Bolehlah kita bincang kudrat, iradat, pupang, tengok mati. Ambil tak payah bahas pada awal. Itu duk bahas orang ni, baiklah pupang. Macam nak jumpa je. Mati dah kawan tu. Pula dah. Baru nak jumpa mati kawan tu. Jadi sebab tu dia mula dengan hayat. Sebab dia panggil seolah-olah macam syarat sah ada sifat lain. Ni dari sudut akal kita lah. Seolah-olah hayat tu syarat sah untuk kita sabit sifat lain. Seolah-olah, bukan betul-betul. Sebab semua sifat Allah qadim. Tak ada yang baru. Tidak ada yang mari dulu, mari kemudian. Tak ada. Jadi sifat hayat seolah-olah macam syarat sah ada sifat lain. Maka diletakkan perbahasan sifat ma'ani yang pertama iaitu hayat. Lepas tu baru sabit ilmu. Sebab apa dia mula ilmu dulu, tak mula dengan kudrat tu Sebab kudrat nak buat sesuatu mesti ada kudrat. Nak buat dengan kudrat ni mesti ada kehendak, iradah. Nak kehendak sesuatu mesti perlu berhajat kepada ilmu. Ilmu tu pula tak akan beritahu melainkan hidup. Jadi dia ikut turutan tu lah. Hayat pertama, lepas tu ilmu. Sebab kalau seseorang itu dia ada kudrat tapi tak embuh. Contoh seseorang tu ada kudrat nak buat Milo. Balik ni lapar, tengok makanan tak ada. Ada Milo, nak baca Milo. Ada dah kudrat nak baca Milo, kehendak tak ada pula. Tak jadi tak Milo tu? Tak jadi. Ataupun kawan tu ada kudrat, ada sifat berkehendak, tapi tak tahu Milo tu apa. Boleh buat tak Milo? Jadi kau aku teringin nak minum, tapi apa benda tu minum yang koko-koko tu? Saya tak tahu. Boleh kehendak orang nak buat benda tu? Tak boleh. Sebab dia tidak ada ilmu berkaitan Milo. Dia ada kudrat, dia ada iradat untuk buat Milo, dan dia tahu Milo tu apa. Tengok mati pula. Boleh buat tak Milo tu? Tak boleh buat juga. Begitu juga alam. Allah Ta'ala kalau dia ada sifat kudrat,
Kalau Allah ada kudrat, ada iradat, tapi jahil dalam bab alam, boleh buat ada alam, tak boleh buat juga. Kalau Allah Ta'ala ada kudrat, iradat, sifat hayat, tapi dia mati, boleh buat ada alam, tak boleh juga. Ini dia panggil sifat yang melazimi satu sama lain. Menguatkan lagi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahajalah yang mencipta alam ini, tak ada yang lain. Dan sifat-sifat Allah ini sifat yang jenis ketuhanan. Sifat hayat dia tak macam sifat hayat makhluk. Sifat kudrat dia tidak macam sifat kudrat makhluk. Sifat kudrat makhluk baharu, sifat kudrat Allah qadim. Sifat kudrat makhluk binasa, sifat kudrat Allah senantiasa baqa. Sifat kudrat makhluk dicipta, sifat kudrat Allah tidak dicipta. Sifat kudrat Allah, sifat kudrat makhluk sama dengan makhluk lain. Sifat kudrat Allah tidak sama dengan sesuatu. Jadi beza. Nama saja sama, hakikat beza. Muhammad dalam IPG ni ada 400 orang contoh. Adakah sama semua? Tak sama. Muhammad A jenis soleh, Muhammad B jenis jahat. Contohlah. Muhammad C jenis perangai huduh pula. Muhammad yang yang keempat tu, buat sendirilah sifat tu. Nak kata beza. Tapi Allah Ta'ala sifat dia tidak ada yang sama sekali sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Jadi faham. Jadi ni pengarang kitab ni perempuan ni. Dia ikut kaedah perbahasan macam Syekh Wal Ismail Al-Fatari, pengarang kitab Baqarah. Habis. Kemudian sifat ilmu pula. Baru nak masuk sifat ilmu. Artinya arti ilmu pengetahu. Dia kata gitu pengetahu. La'alla sawab ada nun lah. Pengetahuan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang jenis begitu. Kalau tengoklah baca-baca lagi, memang dia akan tulis pengetahu. Gitu. Memang dia tulis pengetahu. Kalau ikut kitab lama, dia tulis pengetahuan. Kalau kitab lain macam ayat ni sekarang tu, babo dah. Baqarah Al-Amani kau, dia tulis pengetahuan. Dia tulis pengetahuan. Sini dia tulis pengetahu. Ikut dia lah. Nak kata apa tu? Nak kata sifat ilmu tu satu sifat yang ada. Dia satu je. Lagi ada di zat Allah. Tapi dengan satu sifat ni Allah tahu banyak benda. Allah tahu banyak benda. Allah mengetahui banyak benda. Benda harus, benda wajib, benda mustahil. Tapi sifat Allah satu saja, iaitu pengetahuan. Lepas tu kalau kitab lain ada terjemah tahu atau mengetahui, timbul kemusykilan. Mengetahui ni satu ke banyak? Sebab kita dalam sifat wahdaniyah kita belajar Allah Ta'ala esa pada sifat, iaitu sifat Allah banyak, tapi tiap-tiap satu sifat satu. Kalau mengetahui Allah satu, seolah-olah kita macam menafikan Allah banyak mengetahui. Mengetahui Allah bukan satu, mengetahui Allah banyak. Yang satunya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang satu. Allah Ta'ala berkuasa mencipta makhluk. Makhluk tu berapa banyak? Berlampau berjuta. Jadi berkuasa Allah bukan satu. Yang satunya berkuasa. Itu satu. Makna pengetahu zat Allah Ta'ala itu tidak jahil. Nokta. Maksud Allah Ta'ala bersifat dengan pengetahuan ataupun pengetahu, kata musannif ni, ialah dak jahil. Lawan bagi jahil. Dak jahil ni maksudnya pengetahuan, berpengetahuan. Jahil ni sifat hak jenis ada. Pengetahuan ni sifat hak jenis ada. Cuma yang ada di Tuhan ialah pengetahuan, bukan jahil. Kita boleh jadi ada pengetahuan, boleh jadi ada jahil. Cumanya bila kita nisbah pengetahuan kita makhluk dengan pengetahuan Allah dipanggil ilmu, pengetahuan kita dipanggil jahil. Kalau kita nisbah pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah, tak layak untuk panggil kita ni tahu, sebab kita ni jahil. Lepas tu bila orang yang belajar tinggi, contohnya alim, dia tak berasa dia tu alim sebab ada yang lebih alim.
wa fawqa dhi ilmin alim. Atas setiap orang yang ada ilmu itu ada lagi yang lebih tahu. Setiap atas daripada orang yang berilmu itu ada lagi yang atas. Setiap orang berilmu itu, orang yang punya ilmu, ada lagi atas daripada dia. Jadi kalau kita tinggi sebanyak mana pun kita belajar, kita kena pegang konsep aku ditahu tapi ada yang lebih tahu, supaya tidak berlaku takabur. Tu pengetahu Allah Ta'ala itu, pengetahu yakni pengetahuan Allah Ta'ala itu tidak dengan berguru. Pengetahuan kita dengan berguru, sebab kita belajar. Dia panggil ilmu kasbi, ilmu jenis usaha. Kita ilmu kasbi, ilmu hak passion, usaha. Allah bukan kasbi, maka dia tidak dipanggil sebagai ilmu yang berguru. Jadi ilmu Allah bukan atas dasar berguru dengan seseorang, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dengan sifat pengetahuan dia tanpa ada guru. Dan tidak dengan menuntut ilmu lah. Kita tahu dengan jalan menuntut talabatul ilmi, para penuntut ilmu. Dan tidak belajar noktah situ. Bukannya Allah Ta'ala mengetahui dengan jalan belajar dah. Allah duk mengaji dengan malaikat kan, mana ada. Ngaji dengan Tuhan mana ada. Dia tahu. Jadi ilmu Allah dia panggil apa? Ilmu Allah dia panggil zati. Ilmu Allah istilah dia panggil zati. Bukannya kasbi. Kasbi ni hak passion usaha. Bukannya nazari. Nazari ni hak passion kena cari dalil. Bukannya ilmu Allah ni ittirari. Ittirari passion tahu tu secara paksa, bukan juga. Contoh orang tanya 1/2 kali 4/6 bahagi 6/7 kali 9/7, jawab dalam masa 5 saat. Kalau tak aku tembak. Tiba-tiba dia jawab, betul lah tu. Tu dia panggil ilmu daruri. Dia tahu dalam keadaan terpaksa sebab ada ancaman. Jadi tak boleh kita nisbahkan ilmu Allah ilmu daruri, seolah-olah ada yang paksa Tuhan, takut faham situ. Maka ilmu Allah dipanggil ilmu zati. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.